nampak perempuan baju putih rambut panjang kat sini tu? Sebenarnya ni Menggigau tu. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Aduh, aku ni macam-macam lah kan. Okay, tak apa guys, hari ni dah hari Khamis. So kalau hari Khamis cerita-cerita pasal apa? Pasal apa? Yes, pasal kisah-kisah yang pernah dilalui oleh korang semua ataupun Acap sendiri. Acap nak kongsi dengan korang malam ni. Macam semalam Acap ada share pasal wayang. Dah tengok belum? Belum tengok, sekejap lagi janji dengan Acap pergi tengok, okay? Alright, yang mana baru masuk, Acap ucapkan selamat datang ke Ashraf Channel, okay? Yang mana dah lama masuk, Acap ucapkan terima kasih sebab korang datang lagi. Yang mana belum tekan subscribe, jangan lupa tekan dekat bawah tu. Tekan sekarang, tekan. Tak ada dah, nanti. Lalas 2 tahun subscribe aku tak tekan-tekan lagi. Subscribe. 2 tahun tengok video aku tapi tak subscribe. Tekan sekarang, okay? Alright, so jangan lupa juga tekan like dan juga bell notification. So lepas ni kalau Acap ada video, korang tak terlepas lah. Okay, so untuk malam ni Acap nak bersembang dengan korang. Korang ingat tak sebelum ni Acap pernah cerita kisah-kisah yang ada dekat tempat ni. Ini pun cerita sumber-sumber lah daripada orang yang bercerita dengan aku benda ni. Dia adalah Pak Gad. And then ada brother ni juga sembang dengan aku sebab kebetulan dia kenal aku. So dia share lah. Dia kata dekat sini dah lama, dah 6 tahun lebih dah. Tapi sekejap lagi lah kita share. Okay, so kita tak nak buang masa, kita tak nak banyak cerita. Jom kita roll the intro. Roll it. Okay guys, kita sudah layan intro. Okay, ada yang tanya Cap, asal intro kau berubah-ubah kan? Okay, dia ada satu sebab dia macam ni tau. Cap ubah-ubah intro ni sebab suka hati aku lah. Ini channel aku kan. Tak adalah, saja je nak bagi kelainan. Sebab setahun korang asyik dengar intro yang kita nak tukar sikit. Kita nak bagi fresh kan. Hari-hari aku kalau sumbat kau nasi goreng, mesti besok kau nak makan mi goreng kan. So kita nak tukar sikit, kita tukar. Okay, jangan panjang cerita pasal intro tu tadi. Okay, tadi Acap cakap, Acap nak share dengan korang. Acap ni, sorry to say, lidah gua ni tak ngam ini. Kau punya gerak gusi belakang lembu sakit ni. Tapi tak apa, Acap akan cuba. Baru nak cuba nak cuba sedaya upaya untuk lepaskan cerita ni untuk korang lah. Korang dah tunggu, kesian korang kan. So dia orang cakap dengan Acap, ada brother ni cakap dengan Acap, Cap, aku kenal kau kan, kau buat YouTube cerita-cerita seram kan. Kau tak nak buat cerita pasal tempat ni? Dia kata macam tu dengan aku. Aku dah macam why not kan? Dia bagi aku satu offer yang cukup menarik kan. Konten yang sangat baik. Aku cakap, bang, ada cerita ke bang pasal benda ni? Ada. Aku dah 5 tahun dah dekat sini. Serius lah? Ya lah, aku owner sini. Abang ni bukan lah owner fake view. Abang ni bukan lah owner tempat ni pula. Tak, dia kata maknanya rumah dia tu lah. Dia bukan penyewa. Dia owner rumah tu. Okay macam okay. Dia kata macam-macam kisah aku dengar kat sini Cap, kan. Aku pun adalah juga lalu 1-2 tapi tak adalah panjang kan cerita dia. Cuma adalah seram-seram yang aku pernah rasa kat sini. Tu macam okay. So macam mana bang cerita dia bang? Sini Cap, aku nak cerita dengan kau. Aku dengan budak ni aku dengan abang ni, kau tahu tak, borak lama man. Dah nak sejam lebih ke aku bercerita dengan dia kan. Kau tahu je lah, aku kalau dengar cerita aku akan bertanya kan. So dia pun suka nak bercerita dengan aku. Aku pun dengar je lah dengan cerita dia tu. Okay, kalau korang ingat kan, Acap kan pernah sebelum ni interview ada seorang guard dekat rumah ni kan. Acap ada dapat dalam 2-3 cerita yang dikongsikan kat Acap kat sini. Tapi abang guard tu pun dah tak ada dah resign dah. Okay, tapi tak apalah. So kehadiran abang ni umpama macam satu episod baru tau, untuk this kind of content lah. So Acap pun macam menarik juga kan untuk kita share. Dan kalau korang nak tahu, cerita yang pertama dia ni ada kaitan dengan guard tu sendiri. Guard yang share dengan Acap ni, aku macam okay. Tapi cerita ni aku pelik, kenapa guard tu tak share sendiri kat Acap.
Dia macam ada here and there, here and there, here and there kan. So aku macam okay, kenapa tak share dengan aku? Benda tu dia macam kekal misteri. Tapi apa yang di-share oleh brother ni yang membuatkan aku meremang pada waktu tu. Okay, brother ni tak nak dikenali lah. So aku bagi nama dia Brother J. Brother J ni, dia kata masa tahun kedua dia stay sini, dia kata dia ni nak buat renovation tau kat rumah ni, dekat tempat ni. Dia kata dia nak buat renovation, dia nak besarkan sikit bahagian belakang dapur dia. Dia kata macam tu. So aku macam, oh okay, lepas tu bang, dia kata okay, masa first time tu aku banyak berurusan dengan guard ni. Sebab kalau kau nak bawa orang naik atas, kau nak bawa yalah, kau nak bawa orang ke apa semua kan, benda ni kan, tempat ni kan macam privacy sikit kan. So kau kena ada orang yang diberitahu and then dimaklumkan lah, supaya apa-apa hal jadi ada orang tahu. Dia kata macam tu. Okay, aku macam okay, faham. Satu malam ni Syab, lepas je habis kita orang punya construction, kita punya renovation tu tak boleh lebih daripada pukul 7 petang. So maknanya lepas pukul 7 malam tu dah tak boleh lah, dah tak ada apa-apa lah, sebab takut mengganggu kejiranan yang lain. So kalau kau nak start daripada siang sampai ke petang, tak ada hal lah. Tapi malam tak boleh, dia kata macam tu. Okay, ada satu malam ni, nak jadikan cerita, aku keluar, aku nak turun ke bawah and then pergi cek makan lah. Masa aku turun bawah, aku nampak guard ni. Aku pun, oi, mana? Makan abang. Dia kata macam tu. Budak tu nak pergi makan. Aku pun macam, oi, okey lah tu, jom lah sekali. Dia kata, tak apa abang, saya dah janji dengan kawan. Okey. Tak apalah. So aku pun pergilah makan. Bila aku pergi makan apa semua, aku balik dan time tu dah lah pukul 10:30 macam tu. Aku nampak guard ni tengah duduk dekat dia punya tempat, macam belah tepi sikit lah. Dia macam ada satu, aku tak boleh bagi korang bayangan tu tau. Okay, korang boleh imagine sendiri kan. Aku tak boleh bagi secara telus kan. Okay, guard house dia kat belah luar sikit tu ada satu meja tau. Aku nampak guard ni tengah duduk makan lagi. Tapi cara dia duduk makan macam dia tengah makan berdua. Aku macam okay. Tapi dekat situ dia seorang je. Dia seorang je waktu tu. Tapi nampak macam berdua. Okay, aku macam okay. Kau faham Asyab? Faham. Okay, aku sambung. Aku pun parking kereta. Sebab dia akan lalu tempat tu. Lepas tu dia parking kereta. And then kalau dia nak lalu balik dekat guard house tu, tak ada hal lah, boleh je. Okay, lepas tu dia kata, masa aku berhenti kereta, aku syar daripada jauh. Aku nampak dia macam bergelak ketawa dengan someone dekat depan dia, which is hanya kerusi kosong. Dengan ada satu tapau dekat atas meja dia. And then dia macam awak ni macam tu. Tapi depan dia seorang. Time tu aku dah mengemang lah. Habis abang buat apa? Aku pun pergilah dekat dia. Weh, abang pergi kat dia? Aku pergi kat dia. Aku pun tertanya-tanya kan, mana tahu budak ni dah gila ke, tak betul ke kan, tergentak ke. Aku pun pergi kat dia. Okay, lepas tu masa aku pergi kat dia tu, aku jalan slow sebelum sampai kat dia. Kau tahu tak, masa aku sampai ataupun dah nak sampai dekat meja makan dia tu, aku nampak, okay, ni meja dia, ini dia, ini kursi kosong. Aku nampak kursi tu macam kerang. Seolah-olah orang, okay, macam ni aku bagi kau bayangan. Seolah-olah orang yang dikejar someone yang dia tak nak kejar, faham tak? Contoh kan, kau tengah duduk, kau nampak orang yang kau tak nak jumpa kan, kau mesti macam hara kan. Macam tu dia punya situation kursi tu, kerung macam tu. Lepas tu tiba-tiba aku nampak muka mamat ni macam blur, macam tu. Lepas tu dia pandang aku, bang, dia kata macam tu. Aku pandang dia balik kan, aku macam, kenapa? Kau duduk sini sorang-sorang makan, kenapa? Bang, kelakar lah bang. Dia kata, mana ada makan seorang, saya berdua ni tadi. Dia kata macam tu. Lepas tu aku dah terdiam lah bila guard tu cakap macam tu. Kepala otak kau. Aku naik kereta masuk, aku parking, aku diri tengok kau daripada jauh. Kau seorang, mana datang 2 orang.
Abang ngantuk ni. Dah kenyang ngantuk ni. Abang ada kena-kena ke tadi? Kau ni mengepek lah. Mana ada. Habis siapa yang kau makan tadi tu? Oi bang, awet bang. Aish, kau bayangkan kan, kalau kau kat tempat abang tu, apa kau rasa? Kan, of course kau macam awet apa sial, aku tak nampak apa-apa kan. Awet bang. Kau kenal kat mana? Dia orang sini juga. Dia floor 12 tak silap saya. Tu floor aku gila. Floor abang. Tak apalah. Kau dah habis makan? Sikit lagi bang. Tapi dia nak balik tadi. Saya tak tahu kenapa laju sangat. Okey lah. Aku naik rumah dulu lah. Okey bang. Assalamualaikum. Salam. Macam tu lah. Dia kata dia habis ceritakan dia habiskan cerita dia dekat guard house tu. Lepas je dia borak dengan budak tu, dia pun nak naik lah rumah dia tingkat 12 tadi. And then dia pun beransur pergi. Dan dengan perasaan yang sangat-sangat mengemang, seram and overthinking yang melampau. Kalau aku pun Mat, kau bayangkan kau baru dengar cerita daripada budak bukan budak lah, I mean orang yang tak tahu dia lepak dengan siapa, and they claim the floor is same floor as your floor kan. Dia dah macam aduh, apa nak buat ni, dia kata macam tu. Tapi tak apa lah, steady lah. Kalau tidak macam mana dia nak balik rumah. Dia pun membuangkan perasaan tu. Dia pun macam tak apa lah, dia let it be je, let it go. Dia pun naik. Sampai je depan lift, dia tekan bantal lift. Ting. Lift tu pun terbuka. Dia kata, Cap, kau tahu je lah kan, aku parking tingkat 2. So lift tu terbuka daripada G ke 2. Masa lift tu terbuka, Cap, kau nak tahu apa tak? Apa dia? Dalam tu ada seorang perempuan Mat. Aku cakap, serius abang? Perempuan tu yang perempuan tadi tu bang? Tak adalah. Tapi kau mesti overthinking punya kan. Sebab kau baru dengar cerita tu daripada Mamat ni, and then kau buka-buka lift tu, ada perempuan kat dalam lift. Apa je kau fikir, betul? Betul lah juga kan. Lepas tu kata, okey. Lepas tu dia kata, aku pun terperanjat lah. Masa lift tu terbuka, aku macam, lepas tu perempuan tu tengok aku. Aku tengok dia. Dia tanya aku, awak okey tak? Okey. Dia kata, awak kenapa macam baru nampak hantu je muka? Tak. Nak masuk tak? Masuk. Dia kata. Dia pun masuk. And then lift tu ditekan. Tekan floor 12. And then dia tengok budak perempuan tu punya lift dah tekan ke nombor 21. Budak ni stay floor 21. Ada macam tu lah. So dia just tak adalah nak mengayat, nak menggatal kan. Dia kata, so aku biar je lah. Tapi dia kata sebelum sampai ke floor dia 12 tu, daripada tingkat nombor 2 tu, dia borak-borak sikit dengan awet ni. Dah nama pun awet, kena show kan. So dia pun stay sini dah lama ke? Tak lama, baru 4 bulan. Perempuan tu cakap, sewa dia kata situ. Okay. So macam tu je lah perbualan diorang. So sampailah ke tingkat yang ke-12. Sampai je tingkat ke-12, lift tu pun terbuka. And bila lift tu terbuka, aku time tu tiba-tiba lah, orang kata kan, nak jadikan ceritanya, bila lift terbuka tu Cap, aku nak keluar daripada lift tu. Lepas tu kau tahu tak apa jadi? Apa dia? Mamat guard tu tadi masuk lift baik. Aku cakap, serius abang? Serius Cap. Habis dia masuk daripada mana? Kau bayangkan balik aku belah daripada dia. Aku naik lift. Takkanlah dia naik lift yang lain and then dia boleh potong aku. Okay. Dia masuk lift tu. Masa dia masuk lift tu, aku macam, kau pergi mana? Saya round bang. Round. Tadi ada orang kata dengar bunyi bising dekat atas. Bunyi bising? Dekat nombor 9. Asal bunyi apa? Bunyi macam orang tengah gerudi renovation macam tu. Nombor apa tadi? 9. Rumah aku tu. Rumah abang? Rumah aku. Tapi tadi ada akak tu cakap tu rumah dia. Akak mana pula? Aku tak kahwin lagi. Dia kata macam tu. Dah argue dekat depan lift tu. Lepas tu dia kata, dah kau masuk lah. Aku nak keluar ni. Okay. Lepas tu masa dia masuk tu, aku pun nak keluar daripada lift lah. Masa aku toleh belakang tu Mat, aku nampak dalam lift tu Pak Guard tu seorang je ada. Aku macam, maksudnya bang, perempuan tu tadi tak ada?
Tak ada cap. Lift tu tak tutup lagi. Aku suruh budak tu masuk cepat sebab dalam tu kan ada perempuan. Sebab aku fikir budak, takkan budak perempuan tu nak tunggu kita orang berborak kat depan tu kan. Tapi kat dalam tu tak ada orang. Oh, aku dah macam, uish, ini plot twist lain macam ni bang. Kau bayangkan. And then lift tu pun pergi mana bang? Masalahnya je, lepas guard tu masuk, lift tu pergi tingkat 21. Wah, aku dah macam, uish. Tahu abang buat apa? Aku tak buat apa, aku lari lah balik rumah. And masa aku berlari balik rumah tu, aku sampai je dekat floor rumah aku tu. Kan okay macam ni, lift tu kau kena masuk satu pintu, baru kau akan jumpa rumah tau. Aku masuk di pintu tu, aku dengar sial bunyi construction tu. Bunyi orang ketuk, bunyi orang drill kat situ. Aku dah macam, ush. Lepas tu aku teringat balik, budak guard tu cakap datang daripada rumah 09. Itu rumah aku. Ada akak perempuan. Okay, apa abang buat lepas tu? Kau dengar apa aku buat. Aku jalan sampai depan rumah aku. Aku berdiri and aku pandang rumah aku tu. Aku tak ada keberanian cap nak buka pintu tu. Sumpah aku cakap. Sebab bunyi construction tu memang datang daripada dalam rumah aku. Okay, lepas tu aku keluarkan kunci. Kalau kau nak tahu, 09 ni hujung. Rumah hujung. Okay, aku menghadap pintu. Aku keluarkan kunci. Masa kunci tu nak masuk lubang kunci tu cap, aku terdengar ada orang berlari belakang aku cap. Aku cepat-cepat toleh cap. Aku nampak ada orang lari keluar belah sana. Lari tudup keluar macam tu. Aku macam, menggemang lah sial. Aku cerita benda ni balik bang. Okay, lari. Aku macam, uish, siapa pula tu kan? Macam ada benda melintas macam tu keluar. Lepas tu aku pun bijak laksananya, aku toleh belah kanan and aku pergi juga ke arah budak tu lari. Kau tahu tak, ujung rumah ni yang ada bilik sampah dan juga tingkap koridor untuk turun ke bawah. Mat, tingkat 12 kau nak pergi mana? Kau nak lari keluar mana? Apa tu bang? Aku tak tahu. Lepas tu abang buat apa? Aku masuk dalam rumah aku. Aku buka surah Yasin kuat-kuat. And masa aku masuk dalam rumah tu, aku dengar construction tu lagi. Aku dengar bunyi construction tu. Aku buka semua bilik aku, tak ada apa-apa Syab. Tak ada apa-apa. And aku buka surah Yasin kuat-kuat. And bunyi construction tu slowly senyap. And malam tu juga Syab, aku terdengar seperti ada orang berjalan-jalan dalam rumah aku. Tapi nak tak nak, aku tak ada pilihan lain Syab. Aku kena tidur kat rumah tu malam tu. Aku tidur dalam bilik, aku tak keluar. Pagi besok, aku lari keluar, balik rumah mak aku. Aku berubat kat rumah mak aku. Tapi ustaz tu kata tak ada apa-apa lah, cuma aku kena jaga diri aku. Tapi cerita dia, aku jadi confused apa yang jadi malam tu kan. Siapa perempuan tu? Pak Gad tu datang ni daripada mana kan? And then siapa yang berlari belakang aku tu? Sampai sekarang macam aku tak sure. Bukan besok 2-3 hari lepas tu, aku datang jumpa budak Gad tu. And yang paling seram, budak Gad tu dah 4 hari tak datang kerja. Sebab tak tahu demam kot ke balik kampung time tu. 4 hari tak ada kerja. So since malam tu, ada budak tu tegur aku nampak orang makan, aku nampak tu semua is zero. There's nothing pun dekat aku, tapi semua tu aku nampak cap. Sampai hari ni aku simpan kisah ni. Aku rasa nak tercabut jantung tu. Hari ke-5 baru aku jumpa Mamat tu, dan aku cerita balik dekat Mamat tu benda tu. And budak tu pun seram sejuk dengar cerita aku. So itulah cerita yang di-sharekan oleh Brother J kepada aku tentang rumah ni. Bukan rumah ni lah, tempat ni. So itulah cerita dia. So mana-mana korang yang mungkin duduk rumah flat ke, rumah apartment ke, kondo ke, tak kisahlah apa-apa pun kan yang melibatkan lift ni, aku tak tahu lah nak cakap. Tapi aku ada satu feeling yang tak best tau setiap kali aku nak live kat sini. Aku tak tahu kenapa, tapi itu mungkin perasaan hati, jiwa dan raga aku je. But this kind of story aku rasa macam uish, meremang man. Time petang tu aku cerita, dia cerita dengan aku kan.
And malam aku nak balik tu pun memang rasa seram sejuk. Walaupun aku punya tingkat ni tak sampai dah 12, tapi sejuk lah. Aku sekarang tengah cerita, kaki aku, tangan aku pun sejuk lah man, kan? This is not the story that been create lah. This is the story this been go through lah. Orang kata orang putih nggak bisa bahasa Inggeris, right? Tapi tak apa. Okay, untuk cerita yang kedua ni, acap rasa macam dah 20 minit dah ni cerita pasal abang ni je. Untuk cerita kedua ni, kita nak jump into dekat satu cerita lain lah, tempat lain. Yang cerita pasal tempat ni nanti acap cerita lagi nanti. But ni cerita yang kedua. Cerita ni acap teringat time acap balik kampung dulu. Acap nak share dengan korang ni macam random sikit kan. Cerita ni simple je. Pasal orang ataupun seorang pakcik ni, dia cerita tentang keberadaan satu rumah misteri dekat dalam satu kawasan kampung yang agak, dia tak sunyi, but kalau kau lalu tempat tu dia agak kelam macam tu. Macam tu cerita dia. Okay, pakcik ni dia kata dia dah duduk kampung tu dah lama lah. And dia ni seorang penjual roti dulu. Kau tahu tak dulu? Dulu zaman-zaman kita orang ni dek, ada uncle bawa roti tu. Time acak kecil dulu lah, ada uncle ke pakcik ke yang bawa van roti, yang bawa motor roti. Pakcik ni one of that lah. Pakcik ni dia seorang yang tu lah, yang bawa motor roti banyak-banyak tepi tu kan. Ada mainan sikit-sikit, ada kata macam tu. Okay, working hours pakcik ni biasanya dia akan habis pukul 7.30. Sebelum 7.30 lah dia akan round dekat satu tempat ke satu tempat. Sebelum maghrib dia akan balik pada waktu tu. Okay, nak jadikan cerita dia, ada satu hari ni dia terpaksa kerja lebih masa sikit. Sebab siang, dia starting petang, pukul 3 petang sampai ke pukul 6 petang, tak ada rezeki sangat dia kata waktu tu. Tak ada orang berdiri sangat cap. So yalah, nak balik rumah cap, pakcik rasa macam tak best lah, tak ada pulangan time tu benda ni dia cerita kat aku lah. Dia kata, ni pakcik share dengan kau ni, kalau kau nak share kat YouTube kau share lah. Ya cik, dah setahun dah cik cerita benda ni, baru saya nak cerita hari ni. Okay, so dia kata dengan aku, waktu tu dia macam kerja nak overtime sikit. Dia kata pukul 8 malam lah. Alright, sampai ke satu tahap ni dia berpusing kat seluruh kampung. Aku rasa orang-orang kampung memang kenal dia ni lah pakcik ni. Sampailah satu tempat ni dia nak pergi masuk dekat hujung tu. Sebab sebelum ni dia kata dia tak tahu tau dekat dalam tu ada perumahan. Sebab tempat ni dia kena lalu kat satu, macam ada longkang besar sikit, lepas tu ada semak. Kau terus sampai hujung, kau akan nampak perumahan. So dia nak try, dia kata time tu. Waktu tu dah pukul 7 suku cap. Pakcik dah sampai dekat lebih kurang 400 ke 300 meter ke hadapan sebelum sampai ke tempat tu. Tapi disebabkan time tu azan maghrib berkumandang, acap pun berhenti. Acik pun berhenti kat situ. Aku tak jual roti siap. Acik pun berhenti kat situ. Acik berhenti kat satu tempat ni, dekat belah tepi ni. Acik dengar azan and stop kejap lah. Dalam hati ni terdetik sebenarnya nak pergi ke surau belakang tu, tapi acap lagi. Tapi acik kena patah balik dalam lingkungan 5 ke 6 minit punya perjalanan lah. Tapi itulah orang kata syaitan kan, nama pun syaitan. Dia kata tak payahlah patah balik, sekarang nak pergi balik jauh. Dia rasa macam tu dalam hati dia. So dia kata macam tak apalah, sekejap lagi lah aku solat. Dia kata macam tu. Dia start enjin motor dia, dia teruskan perjalanan dia. And dia masuk ke dalam jalan yang suram tadi. Okay, dia masuk, dia terus. Okay, kat sini starting cerita dia. Masa dia masuk starting ke tu, dia nampak ada beberapa orang tua sedang jalan berlawan arah daripada dia. So maknanya pakcik-pakcik tu macam tengah on the way nak pergi masjid tu lah, nak pergi surau kampung tu. Tak ada apa yang pelik lah kan. Time-time macam tu orang dah keluar pakai baju Melayu apa semua, no hal, tak ada apa yang pelik. Dia pun jalan depan lagi. Masa pakcik jalan depan sikit lagi cap, dalam lingkungan 200 meter ke hadapan, pakcik nampak lagi ada sekumpulan pakcik yang sedang juga berjalan berlawan arah dengan pakcik untuk pergi ke surau depan sana tu. So pakcik macam, baguslah siut orang-orang kampung sini kan. Diorang memang orang kata apa, ahli jemaah masjid lah. Lepas tu pakcik jalan sampai depan. Pakcik jalan sampai depan. Tak jumpa kawasan rumah yang diorang ceritakan tu. Dalam hati pakcik ni time tu terdetik, mana rumahnya? Kata kat sini ada rumah, tak nampak pun kan. Dah sampai mana aku jalan ni? Pakcik pun terus
sampai depan. And then phone pakcik berbunyi. Pakcik angkat call. Hello? Hello? Dalam phone tu nama isteri pakcik. Tapi bila pakcik angkat, tak dengar suara. That means macam line tu clear tak clear, clear tak clear, clear tak clear, macam tu. So pakcik tutup. Pakcik tengok jam 7.45, 7.15. Uish, dah nak setengah jam dah aku jalan ni, tak jumpa-jumpa ni. Ui, tak boleh jadi ni, kena patah balik ni. Dia kata macam tu. Dia pun ambil keputusan untuk pusing balik ke arah sana. Masa dia pusing balik tu, dia nampak dekat belah kiri dia ada satu rumah besar. Dia pun macam, tadi tak ada rumah ni. Dia kata macam, alamak, nak pergi ke tak nak ni? Kenapa satu je rumah dalam ni? Dia rasa macam tu. Tapi disebabkan macam Acap cakap tadi lah, when it's come to money, bila datang soal duit, tak kisah dah dalam hutan ke, tengah hutan ke, dia pergi masuk kat rumah orang tu. Sebab rumah tu ada macam laman tau. Dia pun ten. Tak ada orang. Tak ada orang nyaut. Pakcik pun pusing. Pakcik pun pusing nak keluar daripada laman rumah tu. Sebab orang katalah, kita dah bagi salam 3 kali tak ada jawab, kita pusing keluar lah. Masa pakcik nak pusing keluar daripada laman rumah dia tu, ada 3 orang pakcik sedang on the way balik masuk ke laman rumah tu. And yang pakcik cam, yang saya, pakcik jual roti ni cam, golongan-golongan pakcik ni adalah golongan-golongan pakcik yang antara yang saya nampak time saya on the way ke sini. Dalam hati dia tertik, awal ni diorang balik. Oh, kau berapa? Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun tegur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah encik ke? Ya, dia kata macam tu. Minta maaf lah encik, saya nak jual roti je. Nak beli roti tak? Dia kata macam tu. Lepas tu jadi pakcik tu pandang dia. Dia pandang pakcik tu. Lepas tu pakcik tu cakap, nak menjaga kat rumah saya je. Ya. Jual roti. Ya. Cari rezeki. Ya cik. Oh. Tapi Tuhan tinggalkan. Time tu meremang pakcik tu. Dia kata tak faham. Kan tadi dia dah panggil, kenapa teruskan jalan? Macam mana pakcik tu tahu aku tak semayang lagi? Maksudnya pakcik jual roti ni. Oh, aku mengembang siang. Nampak tu. Aku terdiam 1000 bahasa. Lepas tu pakcik tu cakap, nak pergi semayang dulu, nanti datang balik rumah pakcik. Okay. Dia pun start motor, dia jalan, dia keluar sampai ke arah surau. Bila sampai surau, dia semayang lah. Dia semayang, dia kata dia semayang, apa semua settle. And then dia patah balik ke rumah yang dijanjikan tu tadi. Bila dia pusing balik rumah yang tadi tu, and then dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seorang pemuda keluar daripada rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kan ada seorang pakcik ni suruh saya datang balik sebab dia kata dia nak beli roti-roti saya. Tu saya datang balik ni. Oh, ya ke? Budak pemuda tu cakap, pakcik yang mana Dia kata macam tu. Oh, pakcik yang janggut putih, rambut dia semua putih. Lepas tu dia ada selempang kat sini warna kelabu. Cik salah rumah kot. Tak adalah pakcik macam tu dekat sini. Dia kata macam tu. Tak. Dia kata ni rumah dia. Ni tak adalah cik, tak ada orang tua tu macam tu. Dia kata macam tu. Time tu aku dah pelik dah. Pakcik jual roti ni dia dah pelik dah. Tapi betul tadi jumpa depan rumah, laman rumah. Oh, tak adalah, tak ada. Lepas tu, okey, tak apalah. Terima kasih. Anak nak beli roti tak? Lepas tu dijadikan cerita, budak tu beli lebih daripada satu hari dia punya jualan lah. Kalau sebelum ni mungkin dia dapat RM50, budak tu beli sampai RM80 ke RM70. Contoh kau jangan pelik pula orang beli roti sekali RM70-80. Tak pelik pun kan. Dia kata niat dia nak sedekah dekat pakcik ni sebab pakcik ni susah. Baik budak tu, dia kata.
And bila pakcik nak keluar daripada laman tu, sekali lagi pakcik terserempak dengan seorang pakcik tu. Pakcik yang tadi tu lah. Pakcik, Assalamualaikum. Pakcik tu bagi salam kat pakcik. Waalaikumsalam. Dah semayang? Tak, bukan. Ayat dia macam ni. Dah jumpa dia? Jumpa siapa? Yang nak bagi rezeki? Oh, dah pakcik. Dah. Macam mana? Alhamdulillah pakcik. Tadi anak pakcik beli banyak. Terima kasih pakcik. Dapatlah saya bawa balik kan. Makan sedap sikit malam ni. Sama. And tak banyak cakap, aku pun bagi salam untuk minta laluan. Aku pun terus jalan. And masa aku terus jalan cap, aku tengok side mirror belah kiri aku. Ternyata tiada kelibat manusia yang ada dekat situ. Time tu meremang pun ada. And aku rasa totally berhikmah lah maghrib tersebut. Satu teguran yang sangat-sangat dahsyat pada pakcik sebenarnya pada waktu tu. And aku terpanggil untuk berkongsi cerita ni sebab bila aku teringat balik, aku rasa benda ni is very good point untuk kita kan. Sekarang ni semua orang susah. Sekarang ni semua orang struggle dengan isu masing-masing. Tapi kita dok mengeluh apa yang kita tak dapat. Tapi kita kadang-kadang lupa nak bersyukur dengan apa yang kita dah dapat kan. Kita bangun pagi, kita dapat bernafas, kita dapat celik mata tengok orang sekeliling. Itu nikmat yang paling besar. Somehow orang sekarang tengah bertarung dengan COVID-19, tengah ditidurkan, and belum tentu lagi besok dibangunkan. Kau faham tak maksud aku? So, bila aku dengar cerita pakcik ni, aku rasa macam time tu insaf lah setahun kan. Setahun lepas dulu cerita ni, aku jadi insaf. And then bila aku terfikir balik ni, aku cerita lah dengan korang kan. So, dia seram doh, dia seram. Tapi itu mungkin teguran daripada, aku tak berani nak cakap kan, wali ke apa tak tahu. But itulah cerita yang dikongsikan oleh pakcik Ibrahim kepada aku. Okay, so itu je Acap rasa Acap nak share malam ni. Acap pun dah lapar, Acap nak makan. Belum makan lagi guys. Okay, so Acap ucapkan good luck pada semua. Jaga diri elok-elok. Sekarang kita dah makin improve. Kita dah ke fasa-fasa yang seterusnya guys. Jangan lupa follow semua social media Acap dekat Instagram. Jangan lupa follow. Okay guys, last but not least, macam Acap cakap tadi, kita selalulah bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan kita mengeluh dengan apa yang kita kurang. Sebab daripada kekurangan kita berusaha dan sentiasa berusaha untuk dapatkan sehingga kita rasa nikmatnya syukur. Okay, so jangan lupa guys, follow semua platform social media Acap. Acap ada Instagram, Acap ada TikTok, and juga ni lah YouTube ni. Jangan lupa tekan subscribe. Okay, so ada umur, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menyokong Acap sampai ke tahap ni. I see you when I see you bro. Guys, sis, assalamualaikum. Bye. Have a good day. Ciao.